Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains tingkatan 1, bab 4 pembiakan. Kita teruskan dengan 4.7 pembiakan dalam tumbuhan. So, apa yang kita akan belajar dalam bahagian ini? Kita akan bercerita tentang mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Tengok bunga. Okay, and then kita mewajarkan bagaimana proses pendebungaan. Okay, kita akan memerihalkan proses persenyawaan dan kemudian menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan, dan yang seterusnya memerihalkan proses percambahan biji benih dan menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Okay, ini bahagian kebatlah sikit. Baik. Baik, lihat rajah ni. Baik, mengapa perlu ada pembiakan dalam tumbuhan? Okey, seperti biasalah, tujuannya adalah supaya tidak pupus. Apa sahaja benda hidup dekat muka bumi ni, dia perlu buat pembiakan untuk tidak pupus. Jadi tumbuhan ada yang sebelum ini kita dah belajar asex, iaitu pembiakan dalam tumbuhan secara vegetatif. Tapi kali ini dia lebih kepada pembiakan melalui kaedah seks dalam tumbuhan. Dia ada bunga lah. Bila kita sebut bunga, kita faham dia adalah pembiakan seks. Ada jantan, ada betina. Baik. Sila lihat modul di muka surat 86, struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. So, ambil masa dalam 5 minit, 3 hingga 4 minit untuk isi modul di muka surat 86 sekarang, dan isi juga gambar rajah di muka surat 87 sekarang. Boleh pause video ini. Baik, kita teruskan dengan perbincangan. Baik, bunga merupakan organ pembiakan untuk tumbuhan. Okey, sila lihat modul di muka surat 87. Perbincangan kita yang pertama A, bunga merupakan organ pembiakan tumbuhan. Jadi kita lengkapkan fungsi-fungsi bagi setiap bahagian bunga seperti berikut. Baik, sepal. Sepal melindungi bunga. Sepal melindungi bunga pada peringkat kudup. Okey, kudup ni waktu awal dia. Waktu dia dalam kantung tu. Baik, ranggi. Ranggi menarik serangga dan haiwan untuk mendebungakan bunga dengan warnanya yang terang dan berbau harum. Okey, baik. Yang seterusnya, pistil. Okey, kena faham dulu apa itu pistil. Okey. Pistil ini merupakan bahagian bunga betina. Stamen ialah merupakan bahagian bunga jantan. Okey, kita bincang dulu pistil betina. Baik, pistil memegang dan menghubungkan stigma ke ovari. Okey, stigma menerima dan memerangkap debunga. Ovari menghasilkan dan melindungi ovul. Baik, kita tengok ke bahagian stamen, bahagian jantan pula. Ada filamen. Filamen memegang anther, dan anther menghasilkan debunga. Okey. Itu bahagian-bahagian dalam pokok lah, dalam bunga. Okey, baik, kita teruskan dengan proses pendebungaan. Baik, terdapat dua jenis bunga.
Sila lihat modul di muka surat 88. Terdapat dua jenis bunga, iaitu bunga unisex dan bunga bisex. Bunga unisex ini bunga yang mempunyai satu jantina sahaja. Bunga bisex ni dalam satu bunga tu dia mengandungi kedua-duanya sekali. Itu contoh bunga bisex. Paling senang, okey, kita tengok modul lah, senang. Baik, bahagian bunga unisex, bahagian pembiakan jantan dan betina pada bunga yang berlainan. Contoh bunga betik. Contoh bunga betik. Baik, untuk bisex, bunga bisex, bahagian pembiakan jantan dan betina pada bunga yang sama. Okey, satu bunga ada dua jantina. Contoh bunga raya. Baik, next sambung. 2. Pendebungaan ialah pemindahan debunga matang. Pemindahan debunga matang dari enter ke stigma. Okey. Nombor 3. Terdapat dua jenis pendebungaan. Okey, ada pendebungaan sendiri, ada pendebungaan kacuk. Secara umumnya pendebungaan sendiri ni dia buat debunga dalam satu pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk ni dia buat pendebungaan di antara pokok dengan pokok yang lain. Okey, spesies pokok masih samalah. Baik, sila lihat modul. Terdapat dua jenis pendebungaan. Nombor 3. Pendebungaan kacuk. Debunga dipindahkan dari enter sebatang pokok ke stigma satu pokok yang berlainan yang sama spesies. Ini pendebungaan kacuk yang sebelah kanan. Baik, stamen dan stigma matang pada masa yang sama atau berlainan. Baik, pendebungaan sendiri. Okey, debunga dipindahkan dari enter ke stigma dari bunga yang sama atau bunga yang lain pada pokok yang sama. Okey, stamen dan stigma matang pada masa yang sama. Okey, jika satu bunga terlibat. Right. Baik, terus kepada modul muka surat 89. Debunga boleh dipindahkan dari enter ke stigma melalui ejen pendebungaan. Okey, namakan ejen pendebungaan berikut. Okey, tolong isikan ejen pendebungaan di modul awak. Baik. Ejen pendebungaan boleh terdiri daripada haiwan dan serangga dan boleh juga terdiri daripada angin. Okey, sila lihat modul. Kita bincangkan ejen pendebungaan haiwan dan serangga dahulu. Warna ranggi terang dan berwarna-warni. Saiz bunga besar. Baunya wangi. Ada nektar. Nektar ni macam manisan, bukan manisan, madu. Madu yang manis. Okey. Filamen pendek. Stil pendek. Stigma leper dan melekit. Enter kecil. Kuantiti debunga sedikit. Ciri debunga kasar dan permukaannya berduri. Contoh tumbuhan pokok durian, pokok bunga matahari. Baik, itu ialah ejen pendebungaan. Jika melibatkan ejen pendebungaan haiwan dan serangga, so bunga dia lebih cantik, ada bau wangi dan sebagainya. Bagi tumbuhan yang menggunakan ejen pendebungaan angin, dia berlawananlah. Ejen pendebungaan angin warna ranggi pucat,
saiz bunga kecil, bau tiada bau, nektar tiada, filamen panjang, stil panjang, stigma besar dan berbulu, anther besar, kuantiti dia bunga banyak, ciri-ciri dia bunga kecil, ringan dan permukaan licin. Antara contoh tumbuhan ialah jagung dan rumput. Baik, itu saja untuk kali ini. Sekian.